Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina wa qudwatina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Burung pipit kicaunya merdu, hinggap di ranting indah terlihat. Ayo bangkit dari tidurmu, sambut pagi dengan semangat. Begitu. Baik. Terima kasih kepada keluarga besar Tanyalah Ustaz yang sudi bersama dengan kami pada pagi ini. Saya doakan yang ada urusan semoga dipermudahkan. Yang ada hajat, moga-moga Allah tunaikan. Yang ada urusan semoga dipermudahkan. Dan yang ada masalah semoga dikurniakan jalan penyelesaian. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada pagi ini kita nak menyambung perbahasan kita tentang surah Al-Jathiyah pada ayat yang ke-29 hingga ayat ke-31 bersama dengan guru kita tak lain tak bukan Al-Fadhil Ustaz Razi Rejab. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, khabar baik. Hakim, apa khabar? Alhamdulillah, saya makin sihat Ustaz. Dari Bandar Seri Putera Bangi. Dekatlah kita Ustaz, InsyaAllah. Berjiran. Alhamdulillah, syukur. Terima kasih Ustaz kerana sudi bersama dengan kami semua pada pagi ini. Alhamdulillah. Terima kasih banyak sudi menjemput. Sama-sama Ustaz. Alhamdulillah. Baik, jadi kepada anda keluarga besar Tanyalah Ustaz yang ada sebarang kemusykilan, boleh sahaja buat panggilan ke 0377261603 atau terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Dan pastikan soalan yang ingin diajukan pada pagi ini iaitu tentang surah Al-Jathiyah bermula ayat 29 hingga ayat 31. Saya fikir sebelum kita nak menghulurkan kepada guru kita untuk pencerahan tajuk pada pagi ini, eloklah untuk kita menjenguk seketika bagaimana perkembangan COVID-19 di negara kita khususnya. Kalau kita perhatikan kes yang dicatatkan semalam, kes baharu seramai 2,936. Jumlah kes sembuh baharu dicatatkan seramai 4,889 orang, alhamdulillah, dan kematian baharu dicatatkan seramai 13 orang. Jadi ini menunjukkan kepada kita yang kita masih lagi belum menang. Jadi kepada anda keluarga besar Tanyalah Ustaz, jangan ke mana-mana jikalau tiada urusan penting. Baik, saya fikir teruslah kita hulurkan kepada guru kita untuk mukadimah pada pagi ini. Silakan Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya karim. Dai Hakim, penerbit kita yang dikasihi, seterusnya kru di dalam studio yang serba indah ini, dan semua sahabat kita yang bertugas dalam studio ini, seterusnya ayah-ayah, ibu-ibu, adik kakak, abang yang berbahagia, Tun, Tuh Puan, Tan Sri, Puan Sri, Datuk Sri, Datin Sri, Datuk-datuk, Datin-datin, tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton yang dikasihi sekalian, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang Hakim, pagi-pagi ni sepatutnya kita memperbanyakkan beri salam, ya. Betul. Sebab kata guru kami almarhum Ustaz Ahmad Fuad Hilmi, rahmatullah alaih, meninggal dia. Satu hari saya tanya, Ustaz, apa nasihat Ustaz untuk anak pagi ni? Kita intan ni hari-hari minta nasihat. Ialah berbetulan guru ada di hadapan. Kata dia, jika intan mau sejahtera, setiap hari ikhtiarkan memberi salam paling kurang kepada 10 orang, kata dia. Masya Allah, tabarakallah. Ya, satu tips, ya, satu tips. Kita nak cari hadis mungkin tak jumpa, tapi hadis pesan kepada kita, ucapkanlah salam sesama kamu. Ia itu sebenarnya satu tanggungjawab antara sesama mukmin sebagai menunaikan hak kita, insya-Allah. Jadi kita nak pergi sambungan kepada semalam. Semalam kita dah berbicara, ya, sampai ayat yang ke-28, dan kita mengetahui satu golongan yang dibicarakan disebut dengan jelas ad-dahr, golongan ad-dahri. Baik. Pagi ini ayat yang ke-29 hingga ayat yang ke-30. Maka kita nak mulakan dengan tarannum ataupun maqam al-bayati. Tu kita nak dengar tu. Seronok dengan Ustaz bagi. InsyaAllah. Nanti Hakim request maqam apa, insyaAllah, mudah-mudahan Allah permudahkan. Amin. Ya, 29 kita satu. InsyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. Allah. Kita berhenti dulu kat situ. Ah. InsyaAllah. Termenung semua dengar. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Kita, bila kita baca ayat ini, satu perkara ya, bergementar hati kita. Betul, Ustaz. Kerana ayat-ayat Allah ini kadang-kadang manusia memandang dia sebagai satu cerpen, kesusteraan, nusus wal adab. Tapi sebenarnya dia adalah bahasa ilahi. Bahasa Al-Quran ada beza dengan bahasa Arab itu sendiri. Karena itu Quran ini mematahkan segala kehebatan para penyair yang mendakwa mereka pandai berbahasa, ya. Hingga salah seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Hasan bin Thabit radhiyallahu an juga disebut sebagai penyair Rasulullah, ya. Antara kekaguman dia membawa kepada Hasan ini memeluk Islam ialah apabila tidak dapat menandingi bahasa Quran itu, dia surrender. Tapi Quran itu Allah Ta'ala sebut dalam surah Yasin. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah. In huwa illa dzikrun wa Qur'anun mubin. Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra, dan tidaklah kami mengajar dia, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asy-syi'r, bersyair. Kami bukan mengajarnya syair, ya. Wa ma yanbaghilah, dan dia tak perlu pun kepada nak bersyair-syairnya, ya. In huwa, melainkan dia itu apa yang dia bacakan itu kepada kamu itu, ya, zikrun, satu peringatan. Allah. Quran juga, ya. Wa Qur'anun mubin, dan Quran satu bacaan yang terang jelas lagi bersuluh. Jadi Dai Hakim, kita nak terus dengan pentafsiran atau bagaimana? Boleh, Ustaz, kita nak raikan dahulu soalan pertama di Silakan. pagi ini atau boleh, kita raikan Ustaz terus. boleh tafsir dulu bagaimana Baik. ayat yang ke-29, Ustaz. Baik. Apabila Allah Ta'ala menyatakan bahawa hadza kitabuna yantiqu alaikum bil haqq, inilah kitab kami.
hadza kitabuna, inilah kitab kami. Yantiqu, seolah-olah kitab kami ini berbicara, berbicara, bertuturkan sesuatu kepada kamu bil haqq, dengan kebenaran, ya. Alaikum ni dia beza dengan ila. Alaikum, ke atas kamu. Satu hukum hakam yang datang. Saya tadi mungkin tersasul sebut kepada, dia ke atas kamu, ya. Satu perintah daripada Allah. Inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Sesungguh-sungguhnya, kata Allah Subhanahu Wa Taala, indeed dalam bahasa Inggeris, sungguh-sungguh tu kami adalah mencatat apa-apa yang pernah kamu kerjakan. Dah bacalah tadi kan. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, fa ammal ladzina amanu wa amilus salihat. Maka orang yang mana kerja orang itu telah beriman. Yang kedua, dia beramal salih. Fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmatih, maka mereka akan dimasukkan oleh Tuhan mereka itu ke dalam rahmatnya. Masya Allah. Buat dua benda ni, masuk dalam rahmat Allah. Masya Allah. Ya, dzalika huwal fawzul mubin. Yang demikian itu adalah al-fawz. Fawz ni apa dia? Satu kejayaan, satu kemenangan. Al-mubin, yang jelas, nyata. Kemudian Allah teruskan, wa ammal ladzina kafaru, maka adapun orang-orang yang mana alladzina kafaru, mereka telah pun kufur. Datang hidayah Allah. Saya kadang pelik bila orang kata hidayah belum sampai, Ustaz. Hidayah belum sampai. Akal adalah antara hidayah yang pertama Allah kurniakan kepada kita. Kena faham gitu. Ya. Kemudian kata Allah, orang-orang itu tak mau percaya, maka kata Allah, afalam takun ayati tutla alaikum. Masya Allah, ya. Bukankah kata Allah, firman-firmanku telah dibacakan ke atas kamu. Masya Allah, itu yang kita rasa. Ya Allah, janganlah kami tergolong dalam golongan-golongan ini. Fastakbartum, maka mereka, yakni kamu semua, firman Allah kepada mereka yang mustakbirin ini, fastakbartum, kamu rasa sombong, kamu rasa besar diri, wa kuntum qauman mujrimin, dan dengan sebab itu telah menjadilah kamu semua qauman mujrimin, kaum yang durhaka, sengaja mencari satu perkara, tidak mahu taat pada Allah. Itu secara ringkas, insya-Allah. Betul, saya kalau Quran ni kalau kita perhatikan, kita baca dan kita hayati, kita akan, orang kata, menggetarkan jiwa kita. Allah, sebab tadi bab kata Ustaz, Quran sangat berbeza dengan kitab-kitab yang lain. Sebab itu wajib ke atas kita sebagai orang Islam untuk mempelajari dan mengamalkan isi kandungan tersebut. Baiklah, kita ada soalan pertama Ustaz di pagi ini. Sahabat kita Sahziatul Siddiq bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Bagaimana gambaran manusia ketika buku amalan sudah diberi, yang ketika itu seluas mata memandang segala amalan baik dan buruk sudah tercatat tanpa satu kesilapan. Yang kedua, ada yang menerima buku amalan dari tangan kanan, kiri dan dari belakang. Bagaimana ciri-ciri golongan yang menerima buku amalan dari belakang sehingga buku amalan pun diberi dari belakang? Apakah Allah terlalu murka bagi golongan yang diberikan dari belakang itu? Dia ada dua soalan Ustaz. Yang pertama tentang gambaran buku amalan, dan yang kedua diberikan dari belakang Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang pertama, Allah Ta'ala menggambarkan manusia ni sebenarnya dalam ayat yang kita telah temui sebelum itu. Kata Allah, wa tara kulla ummatin jathiyah. Dan kamu akan melihat, ya, wahai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kulla ummatin jathiyah, ya, setiap umat itu akan berlutut, berteleku. Cuma di sini kita nak bagi tahu, yang menjadi takut ini ialah orang-orang yang mendurhakai Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sedangkan orang-orang yang beriman, Allah Taala sebut, ya, la khaufun alaihim, tak ada ketakutan ke atas mereka. Allah bagi kegembiraan kepada mereka. Walahum yahzanun, dan mereka tidak merasa sedih. Ya. Yang jadi pasal ni ialah orang yang berdosa. Bila kita datang tadi, ya, berapa blok kita tempuhi. Kita bawa surat dari TV3, TV9, Media Prima, apa namanya tu, program Tanya Ustaz ni lah. Senang-senang cerita. Jadi dia tengok je, dia tengok okey jalan. Cuba yang tak ada surat. Apa perasaan dia? Melabah. Nak pergi ke mana? Untuk tujuan apa? Tiba-tiba dia kata nak minum teh tarik dekat bangsa. Tak lepas. Tak lepas, ya. Jadi gitu halnya dengan kita yang mendengar kitab amalan. Ini satu filan untuk difahami. Ya. Kenapa? Malaikah yang sedang menguruskan urusan itu, dia mengetahui kitab-kitab amalan kita dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan tentunya Allah Ta'ala itu maha mengetahui. Waktu itu datang segala keadaan. Maka menjawab pula soalan yang kedua. Ya, mereka yang menerima kitab amalan daripada tangan kanan. Masya Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menerima dengan wajah yang berseri-seri. Allah Akbar. Ya. Dan mereka ini akan mendapat syafaat Rasul mereka. Allah Akbar. Baik. Dan tentulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan Rasul yang terutama. Pada hari itu diberi kelebihan oleh Allah. Waktu itu Rasul akan panggil ummati, umat aku, ya. Mengangkat tangan baginda, saya nak buat gaya pun tak tahu betul ke gaya macam tu, kan? Tapi akan memanggil. Kita akan mendengar, akan melihat cahayanya. Subhanallah. Jadi di dunia ni kita mohon, ya Allah, jangan kau haramkan aku daripada mendengar suara Rasulku. Daripada melihat wajahnya, daripada memegang tangannya, mengucup tangannya, memeluk tubuhnya, dan jangan kau haramkan aku daripada mendekati baginda ketika di haud, dan ketika aku dahaga yang teramat sangat. Janganlah pada waktu itu malaikat menghalangku daripada aku menerima secangkir air daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun orang-orang yang terima kitab amalan di kiri dan belakang itu, mereka itu wujuhun yauma idzin, dalam surah kalau kita tengok dalam surah Al-Ghasyiyah, wajah mereka pada hari itu macam-macam rupa. Kalau nak pinjam bahasa Kelantan sikit, kecup beruk dia panggil. Kecup beruk. Kecup beruk. Ustaz orang Kedah Ustaz Kedah. Kedah. Itulah. Jadi wajah dia hari itu tu tak ada langsung, tak ada, macam memanglah hari itu dia tak punya apa-apa dah. Dia tak macam orang mukmin. Wujuhun yawma idzin na'imah. Wajah mereka pada hari itu penuh dengan kenikmatan seronok. Allah Akbar. Lisa'iha radiyah. Ya, sungguh-sungguh apa usaha-usaha yang dia buat, kehidupan dia dahulu, radiyah, telah diredai Allah Subhanahu wa taala. Allah Akbar. Wallahu a'lam. Seronok kita apabila kita dapat jumpa Nabi. Moga-moga kita dalam golongan yang dikatakan Ustaz, golongan yang diberikan buku amalan dari tangan kanan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kepada keluarga besar Tanah Ustaz, kita nak berehat seketika, kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami pada pagi ini. Buat anda yang baru bersama dengan kami, kita membincangkan tentang surah Al-Jathiyah bermula ayat 29 hingga ayat 31 bersama dengan guru kita Al-Fadhil Ustaz Razi Rejab. Jadi kepada anda yang ada sebarang kemusykilan, boleh sahaja buat panggilan ke 0377261603 atau boleh terus ke Facebook kami, Tanyalah Ustaz TV3. Dan pastikan yang menonton menerusi Facebook, kalau boleh belanjalah kami, belanjalah saya dengan Ustaz, dengan tekan butang like, di komen tulis balik apa yang telah Ustaz kongsikan dan tekan butang share. Moga-moga memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Baiklah, tadi bila kita sebut, kita ada membincangkan tentang golongan yang diberi buku amalan dari tangan kanan. Saya agak tertarik untuk menanyakan kepada Ustaz tentang kita nak jadi golongan yang diberikan dari tangan kanan. Jadi bagaimana Ustaz nak menjadi golongan seperti ini? Sebelum kita nak cerita menerima kitab amalan dengan tangan kanan, Allah Ta'ala sebut banyak dalam Quran, antaranya dalam suratul Waqi'ah, Ashabul Yamin. Ma ashabul yamin. Golongan kanan itu siapakah mereka golongan kanan itu? Ni kira puak-puak kanan lah, bukan sayap kiri. Okey. Baik, yang bagaimana nak jadi golongan yang menerima kitab amal dengan tangan kanan? Allah Ta'ala sebut dalam Quran banyak tempat. Tapi saya nak mengambil jawapan yang mudah, yang semua penonton, ayah, ibu, adik, kakak, abang, pak lang, mak lang, pak su, mak su boleh tahu. Suratul Asr. Allah, mudah sangat. Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dengan taranum Hijaz. Wal 'asr, demi masa, kata Allah. Allah sumpah dengan masa. Tapi kenapa Allah Ta'ala sebut waktu asar? Kerana waktunya sangat pendek. Innal insana lafi khusr. Seluruh manusia ni rugi. Puak-puak rugi ni akan terima kitab amalan dengan tangan kiri, dari belakang. Puak-puak yang diheret mukanya daripada nak bertemu dengan Allah SWT dan nak dibicarakan tu diheret dengan muka bertelangkup di atas lantai. Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilaih. Tak dapat nak bayang, ya.
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. 4 golongan. Nak dapat kita amalan dengan tangan kanan ni 4 golongan. Jangan buang masa. Atas muka bumi ni masa tak panjang. Umur berapa dah sekarang? Saya. Masya Allah, muda lah. Lebih kurang Ustaz lah. InsyaAllah. Seronok duduk dengan orang muda ni. Kita jadi energetik, jadi muda. Pertama, nak dapat kitab amalan dengan tangan kanan ni, orang itu ialah orang yang telah beriman. Telah beriman ni, cerita dia iman dia mantap. Iman dia sempurna. Iman dia tu sampai peringkat dia telah mengasihi Rasulullah melebihi mengasihi dirinya sendiri antaranya. Dia mengasihi saudaranya seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Dia tidak menyakiti jirannya. Kadang kita duk ingat rukun iman ni duduk kat 6 saja. Daripada beriman dengan Allah Ta'ala sampai pada hari akhirat. Memang yang tu pokok, tapi ada 60 lebih cabang. Bahkan ulama kata lebih daripada itu. Antaranya kebersihan. Masya Allah. Betul. Cukup tak lagi imannya? Tak tahu yang tu ya. Yang kedua, wa amilu as-salihat. Orang ini telah buat pekerjaan, amalan-amalan, perbuatan-perbuatan ya yang baik. Salih maksudnya baik, ya. Salihat itu dia plural. Semua amalan itu amalan yang baik semua hakim. Dan sidang penonton yang dikasihi sekalian. Tak ada satu amalan yang karut marut. Allah Akbar. Ya. Saya pelik, setengah orang dalam bicara dia kata malaikat tak tulis benda-benda lara. Kat mana dia dapat? Hatta kalau kita tidur pun malaikat tulis tidur. Kan? Radhi tidur. Berapa lama? 3 jam, 4 jam. Ya ke? Kalau 8 jam. Kemudian yang ketiga, wa tawassaw bil haqq. Ya, dia berpesan-pesan dengan kebenaran. Dia pesan tu benda yang bukan dia reka-reka cerita. Ada orang berpesan tapi buat rekaan. Tak nak, kita tak nak benda macam tu. Tapi kalau kisah teladan tak apa. Ni buat cerita yang macam betul ni, orang pun percaya. Betul tuan-puan tu, betul tuan-puan tu. Cakaplah ini kisah teladan. Tak apa. Dia sebut tentang pesan Ustaz. Kalau tekan butang share tu kira pesan ke Ustaz? Pesan. Pesan juga ya? Saya nak minta kepada semua sekarang tolong pesan. Dia kadang-kadang dia kadang-kadang kan dia rasa habis data dia kalau dia tekan butang share tu. Betul Ustaz. Ya, tolonglah buat amal soleh. Ya, tapi dai hakim dah pesan tadi, like, komen dan share. Tulislah balik apa yang kita kata ni. Tak rugi tulisan itu, manalah tahu di dalam banyak-banyak amalan kita semua Allah Taala tak tahu. Allah. Tiba-tiba satu amalan yang kita kata 4 golongan ini tidak akan disia-siakan oleh Allah yaumul mahsyar nanti. Yang tu punca asbab Allah redha pada kita. Nampak kecil Ustaz Kecil saja pun. Apa hal yang kedekut sangat ni? Takut habis data betul Ustaz. Takut habis data. Habis tu yang dia tengok benda-benda yang tak senonoh tu, mana Ustaz tahu. Dia ada saja jawapan. Dan yang keempat, bila berpesan itu, macam inilah kita pesan ni. Kita pesan dengan kebenaran, suruh share. Hari ni hari libur, hari Sabtu ya. Tolong share, ramai lagi kita tak tahu. Betul. Yang sedang alpa dan sebagainya, yang sedang rasa tertekan dengan COVID-19, pandemik ini, PKP, sampai tak boleh fikir-fikir dah. Tak boleh fikir-fikir dah. Maka wa tawassaw bis sabr, pesan tu dengan kesabaran. Setengah orang dia kata, pandailah Ustaz, nak suruh orang sabar dan sebagainya. Cakap pandai. Cakap pandai, satu benda aja. Sedikit daripada kesabaran itu mengundang keredaan Allah yang sangat besar. Allah. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah Taala bersama dengan orang yang sabar. Wallahu a'lam. Allah Akbar. Baiklah, kepada keluarga besar dan anak ustaz, jangan lupa untuk kita lakukan 4 amalan ini. Langkah pertama, tulis balik di ruangan komen apa yang telah ustaz kongsikan tentang 4 amalan tadi. Baiklah, kita nak terus menaikkan soalan seterusnya dari sahabat kita Zaliha Haji Muhammad Noor bertanya di Facebook. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan kru-kru yang bertugas. Waalaikumsalam. Semoga sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Soalan saya, ayat 29, kitab amalan makhluk yang ditulis oleh malaikat adalah bukan kitab biasa. Ia hanya mengatakan perkara yang benar sahaja. Tiada yang kurang dan tidak akan ditambah dari yang dilakukan oleh makhluk. Apakah benar kitab ini juga akan berkata-kata nanti di akhirat kelak? Terima kasih kepada Puan Zaliha yang sudi bertanya. Jadi Ustaz, adakah kitab ini juga akan berkata-kata nanti? Cantik soalan Kak Zaliha kita ni, sangat indah soalan dia. Dia memukaddimahkan soalan itu dengan satu pernyataan bahawa malaikah mencatatkan semua perkara dengan benar. Dengar betul-betul penjelasan ni. Malaikah mencatat semua amalan kita dengan benar. Walaupun yang kita buat itu salah. Faham tak? Yang salah dia tulis salah. Yang betul dia tulis betul. Cuma di sini ada satu
keistimewaan bagi pembaca Quran. Allah Akbar. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis ini dibacakan oleh Abuya almarhum yang kami muliakan, Abuya Tan Sri Hasan Azhari. Mudahan anak-anak beliau menonton pada pagi ini ya. Ada Dr. Rauf, ada Ustaz Taha, ada mantan IGP kita, ada Abang Datuk Jalaluddin Hasan. Mungkin menonton pagi ni ya. Waktu itu dia bacakan hadis ini, dia kata ana ijazah satu hadis, kata dia. Saya ringkaskan ya, panjang. Ahli Quran ini maksudnya pembaca Quran. Ya, qari'ul Quran ataupun muqri'ul Quran atau hafaz Quran. Bila dia baca Quran ada kesalahan mungkin. Mereka tulislah salah. Tulis salah, ya. Lalu dibentangkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bentang-bentang salah lah. Maka malaikat kata, ya Allah, hamba-Mu ni membaca ayat-ayat-Mu dengan kesalahan. Tapi sungguh dia membaca. Sungguh dia baca, tapi dengan kesalahan. Ya Allah, dia usaha nak membaca. Dia pergi belajar. Dia ada satu yang disebut sebagai ikhtiar dia. Okey. Apa firman Allah dalam hadis tu, hadis kursi tu, dia kata, Allah Ta'ala menyatakan, hei malaikat, tulis yang betul. Allah Akbar. Tulis yang betul. Kerana apa? Ini rahmat aku pada dia. Bukan bohong dalam catatan tak. Dah bagi tahu ni salah ni. Allah kata tulis yang betul. Maka aku terima bacaannya yang betul. Ini berbeza. Jadi pagi ni siapa baca Quran yang gagap-gagap kan, hadza kitabuna tu 4 kali ulang doa. 4 kali. 4 kali 4 darab 1 huruf 10 kebajikan. Dapat 40. Tapi jangan saja buat gagap pula. Saja dapat pahala lebih. Itu dapat dosa. Baik, jawab soalan ni tadi balik. Jadi dia catat benda yang benar. Ya. Esok bila kita tengok, betul ke catatan ni? Waktu tu mulut mudah nak cakap, ya Allah, aku buat lain, malaikat tulis lain. Allah Ta'ala sebut dalam surah Yasin ayat 65. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Hari itu kata Allah, kami patri atas mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim. Tangan-tangan mereka berbicara kepada kami, kata Allah. Wa tashhadu arjuluhum. Kaki mereka jadi saksi. Bima kanu yaksibun. Dengan apa yang mereka dahulu perlakukan. Bahkan bila kita baca dalam ayat 29 ni kata Allah, hadza kitabuna yantiqu alaikum bil haqq. Hari ini bukan tangan kamu saja cakap, kitab amalan kamu akan berbicara. Allah Akbar. Macam mana kita nak tamthil hari ini? Hari ini ada pita rakaman. Orang tak pakailah pita rakaman hari ini, nampak sangat. Kalau sahabat saya tu, gurau dia tu dahsyat. Dia kata, nampak sangat hidup pada zaman Nabi Nuh. Dia kata, astaghfirullah, kata kau gurau. Baik. Jadi hari ini handphone boleh rakam. Nak pelik apa? Rancangan kita sekarang ini, tanyalah ustaz biar tahu jangan keliru ini, direkam. Boleh. Ada siaran ulangannya. Boleh tengok balik, Ustaz. Boleh tengok balik. Dalam FB ada rakaman, boleh tengok balik. Rugilah siapa tak share. Rugi. Siapa tak share pagi ni rugi. Kedekut sangat nak type benda-benda yang baik-baik. Typelah subhanallah, masya-Allah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan kalau benda teknologi hari ini pun begitu, bagaimana teknologi yang Allah punya. Allah Akbar. Insya-Allah. Kita duk bangga teknologi kita. Ya, dia bukan takat cakap, dia tunjuk filem tu habis. Ya, habis lengkap dengan tarikh, masa, waktu, siapa saksi-saksinya. Waktu itu kata Allah Subhanahu Wa Taala, inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Ya Allahu Akbar. Hari ini kata Allah Taala, kamu akan dibalas menurut apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu buat. Ya. Kamu lupa kata Allah Taala. Jadi pada waktu itu ramailah yang akan kata dekat Allah Taala, ya laitani qaddamtu li hayati, oh malang sungguhlah nasib aku. Qaddamtu li hayati, balikkan aku untuk aku hidup. Tak ada lagi dah. Wallahu a'lam. Allah Akbar. Bila dengar Ustaz cerita tadi, kita rasa janganlah jadi golongan yang apabila diberikan buku amalan itu dari belakang ataupun dari kiri. Kita minta jawab. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kepada keluarga besar tanah ustaz dan juga kepada ustaz, kita nak berehat seketika, kita nak beristighfar seketika. Insya-Allah kita kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami. Jangan lupa apa yang telah dipesankan oleh guru kita tadi untuk tekan butang share. Saya pun baru lepas tekan butang share. Semoga kita mendapat
pahala di atas kebaikan kita menyebarkan kebaikan, insya-Allah. Baiklah, kita nak terus menaikkan soalan dari Mazni Hasan, sahabat kita di Facebook. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Ayat ke-29 merujuk kepada kitab amalan manusia. Adakah semua aktiviti kita, sama ada penulisan di FB atau media sosial, terus dicatat oleh malaikat walaupun tulisan itu sudah pun dipadam? Terima kasih kepada Mazni Hasan atas soalan. Silakan Ustaz. Terima kasih Kak Mazni Hasan ya. Soalan yang kelima, alhamdulillah. Semua ke dia tulis? Ataupun yang FB dia tak tulis? Saya nak tambah bukan FB je, semua media sosial tu. Allah. IG, Instagram kan, Telegram. Sekarang ada apa dia panggil Beat. Kan? Macam-macam Ustaz. Berkilo-kilogram. Twitter, apa lagi WeChat. Allah macam-macam lah. Dalam kita sebut sebagai sesawang-sesawang ni macam-macam lah. Tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quranul Karim ya. Menjawab soalan Kak Mazni Hasan kita ni, bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kiraman katibin. Dua malaikat itu kata Allah, kiraman, malaikat yang mulia ya. Kiri kanan raqibun atid ya. Kiraman katibin, raqibun atid ya. Kitab yang mereka tulis itu, apa yang dibuat manusia tu yang tertentu kah? Tak. Yaf'aluna ma yu'marun. Mereka melakukannya seperti yang telah diperintahkan kepada mereka oleh siapa? Allah Ta'ala Jalla wa'ala. Tak akan ada satu perkara pun yang tergugur daripada catatan. Allah. Tak akan ada. Maka beringatlah siapa yang tulis di FB. Tangan yang akan berbicara besok. Ayat tu kita dah baca dalam soalan yang sebelumnya. Tangan ni akan bagi tahu, akulah yang type. Aku type yang elok-elok. Tangan ni, aku type yang tak elok-elok. Aku type benda-benda na'udzubillah min zalik. Contoh benda yang membawa kepada udwan, permusuhan. Benda yang bersifat al-ithm, kerosakan. Benda yang bersifat al-fasad, kebinasaan. Aku yang tulis. Aku yang lagakan dia dengan dia, ya. Aku yang menulis benda yang membawa kepada buruk orang memandang Islam tu. Allah. Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilaih. Hari ni ramai kita tengok kunun nak menyampaikan kebaikan. Tapi akhir wal hasil di hujungnya mendapat cercaan, dapat kehinaan pada siapa? Agama. Orang itu dilihat pada agama dia, oh saya Islam, bangga. Betul, kita kena bangga. Tapi tidak berakhlak dengan akhlak Islam. Betul. Maka catatan itu semua takkan tertinggal. Siapa kata dalam FB Tuhan tak ambil tahu. Habis itu tangan nak cakap apa? Ustaz, dalam FB sekarang bukan kita perlu tulis dengan type dengan jari jemari. Cakap dengan mulut ya. Cakap terus dipaparkan tu, dia tukar kepada wording tu kan. Betul. Mulut esok dah tak boleh dah lagi cakap. Ya. Tangan kata aku yang tekan button record tu. Tangan dan lagi. Habis kaki kata waktu tu memang aku jadi saksi. Aku bersila waktu tu dekat atas kerusi waktu dia cakap. Aku berdiri kan, I lean against the wall. Waktu tu kaki kata aku memang condong sikit nak bagi sedap, dia nak mengutuk dalam tu, ya Allah. Astaghfirullah Rabbi waktu tu. Dia nak lari kat mana? Betul. Jadi janganlah percaya kepada karut marut golongan-golongan tertentu, yang golongan ad-dahri, golongan tak beragama ni. Ya ke? Suka ditimbulkan begitu kan? Ya ke? Jadi menghadapi golongan ini sampai satu peringkat lah. Sampai satu peringkat kita menyatakan begini. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila kamu terpaksalah berkhutbah, berhujjah, ya, bagi macam-macam dalil kepada golongan jahil. Dia ada ilmu, sengaja buat bodoh. Na'udzubillah min zalik. Qalu salama, kamu kata kepada mereka, atau pada waktu itu mereka telah berkata salama. Salama di sini sejahtera tu maksudnya pilih. Ikut engkau lah. Ikut engkau lah dan ikut suka engkau lah. Dan macam tu engkau punya kedegilan. Maka pada waktu ini orang tu telah menafikan kewarasan akalnya, lalu mengikut hawa nafsunya. Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilaih. Mana kata Ustaz, nanti bila kita di mahkamah Allah, kita dah tak boleh nak mengelat Ustaz. Tak boleh. Memang tak boleh mengelat. Nak mengelat apanya hakim? Dia bima kuntum ta'malun, dengan apa yang telah dah keberadaan kamu dahulu kamu buat. Dia tahu semua. Khabirun, ya, yang maha mengetahui segala khabar, ya. Alimun, yang maha mengetahui. Basirun, yang melihat sedalam-dalamnya. Bukan macam kita
pakai face shield dah mula rasa berpinah-pinah dah kan. Betul. Macam-macam lah kita ni kekurangan. Dia maha sempurna. Allah. Masya Allah. Setengah orang yang berfikir tentang Allah dengan kekurangan. Ya kata Allah. Bahkan ada satu soalan pelik, dan soalan ini, berani dia tanya. Ustaz nak tanya soalan. Allah ni maha mencipta, ya, maha kuat, ya. Boleh tak Allah Ta'ala mencipta yang lebih kuat daripada dia? Ini soalan apa ni? Soalan apa ni? Orang bijak. Kalaulah zaman Imam Malik dapat soalan ini kan, Imam Malik pernah ditanya soalan dengan ayat-ayat mutasyabihat. Dia tenung orang tu, ya, dia bergetak bibir dia, bunyi gigi-gigi dia, dia tahan marah, tahan marah, geram sungguh. Dia ambil ranting-ranting kayu dia macam kais-kais dekat atas tanah. Itu peringatan tu. Engkau asal daripada sini, berani kau tanya soalan begini, ya. Berimanlah engkau dengan ayat ini. Kau tanya pelik-pelik yang boleh merosakkan iman kamu. Itu akan membawa kepada satu bid'ah yang tak pernah ada dalam ajaran agama ini. Mohon jauh Ustaz daripada soalan-soalan tersebut. Astagfirullah. Baiklah Ustaz, kita ada seorang pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dai Hakim dan Ustaz Muhammad Rozi Muhammad Rejab. Saya Omar Abdul Majid dari Felda, Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya begini Ustaz, ya. Dalam ayat-ayat Al-Quran, contohnya ayat Al-Jasiyah ini, ayat Allah Subhanahu Wa Taala dah beri dah penerangan, penjelasan, ya, iktibar dan sebagainya dah pun dijelaskan. Kita dah tahu, bukan kita tak tahu, kita faham, bukan kita tak faham. Tapi masalahnya ada lagi segelintir yang masih tidak mahu mengikut ataupun masih ingkar, Ustaz. Soalan saya lah Ustaz, ya, apakah sebab mereka ini masih ingkar? Apakah mereka merasa mereka dah cukup hebat ke Ustaz? Sedangkan amaran keras dah dikeluarkan, berbagai-bagai pengajaran, petunjuk dah diberi, akibatnya pada apa balasannya dah diterangkan dengan secara jelas, tapi mereka masih juga ingkar, Ustaz. Apakah sebab mereka ini ingkar kerana mereka merasa diri mereka ini dah cukup hebat dah, Ustaz, ya? Itu saja soalan saya, Ustaz dan Dai. Senyum nampak gigi, ada rezeki jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buah pisang, buah kemumu, ada rezeki kita bertemu. Itu dia. Betul Ustaz. Hari ini ada orang duk langgar SOP dari Allah. SOP manusia dilanggar, SOP Allah dilanggar. Jadi apakah faktornya Ustaz? Baik, Allah Ta'ala jawab sebenarnya, bismillahirrahmanirrahim. Jawab soalan Tuan Omar Abdul Majid ni, kenapalah jadi macam ni kan. Soalan kenapa, dia big why tau. Big why. Why? Kenapa? Allah Ta'ala kata, aku jawab banyak kali dah, tapi tak apa. Kerana Cik Omar tanya pagi ni, kita jawab lagi, kita ulang jawab. Tuan-puan boleh rujuk pada ayat yang ke-31. Ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa ammal ladzina kafaru. Tak apa kita ulang. Kita nak bawa taranum apa pula? Hakim nak minta taranum apa kita, Hakim? Saya suka taranum nahwan Ustaz. Nahwan. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ladzina kafaru afalam takun ayati tutla alaikum. Allah tanya, dengar pertanyaan Allah. Kita bawa lagu dalam bentuk pertanyaan. Afalam takun ayati tutla alaikum fastakbartum wa kuntum qauman mujrimin. Allah Akbar. Allah bagi pernyataan dan Allah tanya soalan dan Allah jawab. Nak lawan tokek ke Hakim? Lawan tokek. Bagi tahu saya, nak lawan tokek berani? Tak berani Ustaz. Tak berani. Jangankan tokek, kita pagi ni penerbit kata, okey, sekian jam kena ready, kita ready. Ini atas lagi tokek penerbit. Masya Allah, tabarakallah, ya. Wa ammal ladzina kafaru, dan ada pun orang-orang yang kufur, yang ingkar ni, yang Cik Omar tanya tadi ni puak-puak ingkar ni. Kufur, ya. Dia kata, aku heran apa? Tu. Ada aku kisah. Ayat-ayat tu kerap kan kita dengar. Betul. Tak kanan dan kiri kita dengar. Ataupun kita baca. Kan? Ustaz apa tahu? Dai Hakim apa tahu? Pagi-pagi sibuk, orang nak tidur.
Kubur masing-masing. Astagfirullah. Kubur masing-masing. Dia tak tahu masing-masing tu kalau dekat dengan kita kacau kita. Baik. Afalam takun ayati tutla alaikum, kata Allah Subhanahu wa taala. Bukankah, kata Allah Subhanahu wa taala ni, kamu perhati betul-betul ni ya. Bukankah, kata Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya mereka itu akan ditempelak, bukankah ayat-ayat aku ni tutla alaikum. Maksud tutla ni apa? Dibacakan kat atas kamu. Ni duk baca ni. Ni daripada semalam kita taranum dalam tafsir ni, sibuk kita duk baca dan macam-macam pena. Ya, Dr. Luqman datang, Dr. Farid Rawi datang dan sebagainya. Kemudian kamu berlaku sombong. Kamu sombong, kata Allah Taala. Kamu sombong sungguh. Kemudian kamu takbur, kamu besar diri ya. Fastakbartum. Maka kamu besar diri. Wa kuntum qauman mujrimin. Sebab itu kamu jadi satu kaum yang sentiasa buat salah dan dosa dan keingkaran dan salah berulang-ulang. Allah Akbar. Puncanya apabila merasa pintar. Ya. Sebab itu pesan mak saya, mudahan ibu saya sedang menonton. Ada kat rumah saya. Amin. Dengan ayah, alhamdulillah dibangi. Mohon penonton semua dan semua kru penerbit doakan ayah saya segera sembuh, Allah uji dia dengan serut kali yang kedua. Ada kat rumah. Ya. Mak saya ada pesan apa? Mak saya kata kat saya, dia panggil saya Cak. Saya anak yang sulung. Cak, dia kata, mak nak pesan kat hang. Sila mak. Apa dia mak? Bila saat hang rasa hang cerdik, waktu itulah hang bodoh. Allah Akbar. Wih, dia pesan gitu je. Tapi berpinau kita. Di saat hang rasa hang besar, waktu itulah hang kecil. Di saat hang rasa hang hebat, waktu itu hang paling lemah. Kerana apa? Itulah perangai iblis. Betul. Ya, ketika dia rasa dia betul lah, dia tak nak sujud ke Adam, dia kata. Dia gunakan qiyas iblis. Nah, ni qiyas ma'al farid. Jangan guna qiyas ini. Dia kata, ana khairum min. Ya Allah, apa saya nak sujud ke dia? Aku lagi bagus pada dia. I am much more better than him. Oh. Bahasa Kedah tak Bahasa Kedah. Pasal apa Allah Ta'ala? Pasal apa? Aku kau buat pada api, dia kau buat pada tanah. Jadi akal manusia ni sebenarnya tak tepat. Dia fata morgana. Akal makhluk ni, bukan takan manusia tu, ada akal dah iblis. Ada. Dia boleh fikir tu. Malaikat ada akal. Tapi kena ingat, akal itu kena pandu pada wahyu. Aku yang tentu, kata Allah. Siapa mulia, siapa hina. Tu'til mulka man tasha. Diberi oleh aku, kata Allah. Kekuasaan siapa yang aku nak bagi, kata Allah. Siapa dia nak bagi, dia bagilah. Wa tu'izzu man tasha. Dia muliakan siapa yang dia nak. Ingat dia, wa tudhillu man tasha. Dia juga menghina, dinakan siapa yang dia nak. Biadihil khair. Pada sisinya Allah Ta'ala itu segala kebaikan. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Akbar. Siapa kita? Kita bukanlah orang yang hebat, kita bukanlah orang yang ada kekuasaan, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Ustaz, kita dah membincangkan, membahaskan tentang beberapa soalan dalam ayat 29. Kita nak menyambung ayat yang ke-30, soalan dari Ainuddin Ihsan. Assalamualaikum Da'i dan Ustaz. Waalaikumsalam. Dalam ayat 30 yang bermaksud, sememangnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka akan dimasukkan oleh Tuhan mereka ke dalam rahmat-Nya. Yang demikian itu ialah kemenangan yang besar. Soalan saya, adakah rahmat yang dimaksudkan itu sama ada rahmat di dunia atau rahmat di akhirat? Terima kasih atas penjelasan. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Ainuddin atas soalan. Silakan Ustaz. Bagus soalan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Menjawab soalan saudara Ainuddin Ihsan, ya, rahmat atas dunia ke akhirat saja ke, ya. Yang ni kita nak bagi jawapan biar tahu jangan keliru. Rahmat itu di dua-dua alam ini, alam dunia dan alam akhirat. Dua-dua ni dia akan dapat. Adapun orang-orang yang Allah Ta'ala sebut dia, fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmatih, maka orang itu yang mana dia buat amal yang awal tadi tu, wa amilus salihat. Kita kena faham, ya, gini, kita bila baca Quran ini kita kena tadabbur. Tapi nak tadabbur paling-paling pun kena tahu sedikit lah daripada bahasa Arab. Kena belajar ilmu tafsir. Jangan tafsir birra'i, ikut-ikut suka je. Suka aku rasa ayat ni beginilah maksud dia. Kena belajar asas dia. Asas paling awal kena tahu ilmu bahasa Arab. Kena tahu nahwu dia, saraf dia, ma'ani, bayan, balaghah, mantiq. Ya Allah, banyak ilmu. Tak habis lagi, ya. Ilmu qiraat kena tahu. Dan bila nak baca ada uslubul ada intonasi bacaan dia. Baik. Allah Ta'ala kata fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmatih. Allah Ta'ala akan masukkan mereka semua dalam rahmatnya. Baik, soalan. So kita ulang balik soalan. Dunia ke akhirat, dua-dua dia dapat.
Bila orang ni buat amal saleh di dunia, kebaikan di dunia, dia dapat tak di dunia? Dapat. Tapi adakah di dunia sahaja? Tidak, di akhirat. Wal akhiratu khairun wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik lagi, kekal. Kita hari ini buat baik dengan mak kita, apa kita dapat? Buat baik dengan ayah kita, apa kita dapat? Kata Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya, barang siapa yang nak panjang umurnya dan nak bertambah-tambah harta kekayaannya, hendaklah dia berbuat baik pada ayah ibunya Allah. dan menyambung tali silaturahminya. Masya Allah. Dapat kat mana tu? Dapat kat mana? Dunia. Betul. Tapi akhirat besok, kata Allah Ta'ala, inilah orang yang aku redha. Kerana bila aku firman dalam suratul Isra ayat 23 sampai ayat 24, orang ni ikut. Apa pun ayat tersebut? Ada masalah sikit. Boleh Ustaz, silakan. Ya. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bawa lagu apa? Kita bawa lagu Jiharka. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhan kamu telah menetapkan satu hukum, peraturan, perintah ni. Allah ta'budu, kamu tak bolehlah sembah suka-suka hati kamu. Illa iyah, kecuali hanya sahaja padanya, yakni Allah yang Esa. Ada waw kat situ kan? Waw tu waw apa? Harfu jar ke Ustaz? Waw atifah ke Ustaz? Waw itu ialah waw yang menyatakan dalam hal kamu sembah Allah, bil walidaini ihsana. Dengan dua mak ayah kamu kena berlaku ihsan. Ihsan ni kena faham apa? Buat baik gitu-gitu je lah. Okey, mak ni duit mak, baju baru mak, beras apa semua cukup mak. Okey mak, bye-bye. No. Ihsan ni depan kamu baik, belakang pun kamu baik. Allah Akbar. Orang tanya mak kamu macam mana? Mak saya bagus. Mak aku. Sekali muka mak tak mentua aku dengan terjegi-jegi mata. Astagfirullah. Selalu kena bagi penjelasan pada masyarakat di luar sana. Untuk orang perempuan, bila sebut mak ni, keutamaannya ialah kepada suami dan mertua dia. Kena bagi ke situ. Setengah orang dia tak faham. Dia kata, mak saya dah. Mak kamu dapat kebajikan yang banyak bila berjaya membesarkan kamu untuk taat kepada suamimu dan menjadi isteri yang salihah. Wallahu a'lam. Allah Akbar. Sebab itu besar pengorbanan seorang ibu dan ayah. Jadi balaslah mereka dengan berbuat baik kepada mereka. Soalan seterusnya masih lagi dalam soalan ayat yang ke-30. Aiman Aizuddin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dalam ayat 30, orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, Tuhan memasukkan mereka ke dalam kurniaannya. Adakah ini merupakan nikmat yang besar untuk orang-orang beriman bila dapat memasuki syurga kerana dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Aiman yang sudi bertanya. Baik. Silakan Ustaz. Alhamdulillah, bagus soalan ini ya. Bila orang-orang ni dia buat kebaikan, Allah Ta'ala akan masukkan mereka ke dalam rahmat dia. Dan orang yang dapat rahmat Allah Ta'ala ini akan pergi ke syurga. Dan di syurga kita akan mendapat satu keagungan yang sangat dahsyat, iaitu melihat segala kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Para ulama berkhilaf tentang persoalan melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Apa beza wajah yang tak dapat dilihat di dunia dengan wajah yang dapat dilihat di akhirat? Tapi saya berfikir pada pagi barakah ini tidak mahu memanjangkan bicara tersebut. InsyaAllah ada waktu ketika kita cari masa dan biar ahli-ahli yang berbicara, insyaAllah. Baik, tapi saya nak jawab gini. Saya nak jawab begini ya. Orang yang buat benda baik ni, besok dia akan dapat kebaikan. Dia hukum ni, dia tidak akan berlaku salah. Takkan berlaku salah ya. Orang kata buat baik dibalas dengan tuba Ustaz. Oh, marah dia. Dibalas dengan tuba itu adalah ujian. Ujian dibalas madu dengan racun itu ujian. Ujian itu untuk apa? Untuk kita melihat bahawa aku ni mengharapkan balasan manusia ke balasan Allah. Betul. Ya, aku buat sesuatu itu ikhlas ataupun tidak. 2 hari lepas saya bertemu dengan Rektor Aswara, Akademi Seni Warisan Kebangsaan Malaysia ya, Aswara. Tak jauh pun dengan sini. Profesor Madya Dr. Sahar Saadi. Orangnya Masya Allah, sekali kita pandang orang ni kita rasa mungkin ya, manusia kan biasa-biasa je kan. Biasa je. Orang seni. Tapi bila saya berbual dengan dia, dengar elok Masya Allah, tabarakallah. Dia seorang muballigh pendakwah
Dia bersama-sama dengan Jamaatul Tabligh. Allah Akbar. Waktu duduk kat mana? Kat London dulu. Dan dalam hasil PhD dia, muzik tentang orang asli, dia berjaya mengislamkan sekampung orang asli dengan tuk-tuk batin dia sekali. Allah Akbar. Bukankah itu satu benda yang membawa kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala? Ya. Dan nak melihat keagungan Allah Taala ini yang ditamsilkan dengan perkataan yang ditanya di hujung ayat tadi itu ialah melihat sesuatu dengan keindahan. Kenapa saya cakap macam tu? Prof. Sahar Saadi ni, dia ajar saya satu benda tau. Satu perkara, dia kata bila lihat orang buat tak elok. Satu ketika dia kata bos saya pernah marah hingga dia baling lighter dia dekat meja berkecai tempered glass tu. Percikan ataupun sisa-sisa pecahan itu kena pada dada saya. Saya tersentak waktu tu ya. Saya pun rasa nak marah, dia kata. Tapi alhamdulillah ayah saya mengajar sesuatu pada saya. Apa dia? Kalau engkau melihat sesuatu perkara yang dilakukan dan engkau tak suka, kau jangan buat perkara tersebut pada orang lain. Allah Akbar. Mendalam. Dia kata besok kalau aku jadi ketua, aku tak akan buat benda-benda macam ni. Patutlah ketika kita meeting, dia seriusnya 5 minit je. Lepas tu dia gurau, dia ketawa, dia buat bagi kita tersenyum kan. Rupa-rupanya Allah Ta'ala tunjuk dah rahmat ni di dunia. Seronok tak jumpa orang macam tu? Ni nak jumpa rahmat Allah dalam syurga yang kekal dan abadi. Tak seronok lagi ke? Maka kerja kita buat ikut fitrah. Apa fitrah dia? Kebaikan. Mungkin panjang sangat kot. Betul, Ustaz. Nanti kita sambung pada saat berikutnya. Baik Ustaz, betul. Hari ini kalau boleh kita nak mencari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, usaha segala kebaikan yang mampu kita lakukan kerana kita nak berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala di syurga nanti. Baiklah Ustaz, bila kita sebut juga tentang tajuk kita pada pagi ini, banyak yang kita nak bertanya sebenarnya, tetapi kita nak berehat seketika. InsyaAllah kita kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami. Moga-moga apa yang telah Ustaz kongsikan dapat kita amalkan dan kita sebarkan. Dan mungkin guru kita Ustaz Rozi Rejab ingin menyambung tentang perkongsian tadi Ustaz. Silakan. Baik. Dia begini. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita boleh menjadikan cermin itu sentiasa berada di hadapan kita, bukan cermin pandang menerusi cermin lah, tapi cermin yang memantulkan pandangan kita. Kita pandang nampak wajah kita, ya. Jadinya itu refleksi diri. Satu orang sahabat Nabi Ridwanullah alaihi, ya, ditanya kepada Nabi, ya Rasulullah, izinkan aku berzina, bolehkah? Bolehkah ya Rasulullah, izinkan aku berzina, bolehkah? Nabi pandang dia, tapi Nabi pandang dia dengan penuh sungguh-sungguh harapan sahabat aku menjadi seorang yang beramal salih. Lalu Nabi jawab, kamu punya ibu? Ya, jawab dia. Kamu punya kakak? Ya, jawab dia. Kamu punya adik perempuan? Ya, jawab dia. Kamu punya anak? Ya, jawab dia. Kata Nabi, adakah kamu meredai jika orang lain berzina dengan mereka? Allah. Tunduk dia. Ya Rasulullah, aku tidak reda ya Rasulullah. Maka kau boleh fikir dah sekarang ni, apa pula perasaan orang lain ketika mereka yang di bawah jagaan mereka ataupun siapa saja, engkau lakukan perkara yang sama terhadap mereka. Kau tak mahu kan dilakukan pada dirimu, jangan buat pada orang lain. Allahu Akbar. Benda ni pedih kan? Pedih. Tapi kita kadang-kadang dalam melaksanakan hukum itu beda pula. Algojo, tukang sebat, tukang pancung dan sebagainya, ya. Dia tak suka orang pancung dia, siapa suka orang pancung dia? Tapi dah tugas dia untuk menegakkan kebenaran. Itu cerita lain. Sebab itu kedudukan satu-satu penghujahan itu mesti fi makani, hi ka makani ha ka, kena duduk pada tempat dia. Kan? Sebab tu ada satu perbahasan dia kata setiap tempat itu walikulli makan ada maqal dia, ya. Setiap tempat itu ada bicara-bicara dia. Kalau pagi ni kita bercakap tentang keluar daripada tajuk Tarannum dan Tafsir, maka tak sesuai dah tempat hari ni, hari Ahad ni, hari Sabtu ni.
itulah kehidupan kita. Kita kena banyak refleksi diri. Wallahu a'lam. Ustaz, terima kasih atas pencerahan. Kita nak terus kepada soalan seterusnya daripada sahabat kita Sal Rasid Cikci bertanya. Assalamualaikum Ustaz Rozi dan Da'i Hakim. Waalaikumsalam. Merujuk kepada ayat 30, adakah orang Islam yang sempurna iman yang dimaksudkan itu adalah yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupannya, menjauhi syirik dan beramal dengan Al-Quran dan As-Sunnah? Yang kedua, apa perbezaan orang Islam yang Muslim tapi belum tentu beriman dan orang Islam mukmin yang sudah pastinya beriman? Cantik soalan. Terima kasih kepada Saudara Rasid Cikci atas soalan. Baik. Silakan, Ustaz. Saya nak menjawab soalan ini dengan memetik di hujung ayat yang ke-30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah, kita bawa dengan lagu Rast, ya. Dzalika huwal fawzul mubin. Yang demikian itu, kata Allah, al-fawzu, ia merupakan satu kejayaan, satu kemenangan, satu anugerah yang hebat dan mubin, terang benderang. Jelas, ya. Apa dia huwa tu? Ya, orang yang mana dia dapat rahmat Allah Subhanahu Taala. Kisah sebelumnya tu, orang tu buat benda baik di dunia, ya. Orang itu cari rahmat Allah di mana-mana dan orang itu akhirnya dihimpunkan bersama dengan orang-orang lain yang dapat rahmat. Bila kita tengok soalan yang pertama dia tanya tadi itu, orang yang sempurna iman itu adakah orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu Taala? Baik. Pertama-tama dalam hidup ini kita kena tahu kita dari mana. Ya. Sekarang di mana? Akhirnya nak ke mana? Tiga soalan tu mesti hari-hari ingatkan diri kita. Betul. Aku datang dari Allah. Sekarang duduk di alam yang Allah sendiri ciptakan. Dan aku akan kembali kepadanya. Sebab tu bila orang meninggal tu kita dengar disebut apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Kita ni semua diciptakan untuk melaksanakan titah perintah Allah. Artinya dari Allah kita datang. Wa inna ilaihi raji'un, dan kepadanya kita akan kembali. Ya. Dalam agama lain pun ada. Sebab semua agama asal satu daripada Adam alaihissalatu wassalam. Bila manusia cipta sesuatu, ya. Antaranya mereka sebut from the dust we came. Daripada debu tanah kita datang. To the dust we will return. Kepada debu dan tanah juga kita akan kembali. Jadi bila faham macam ni, dia akan datang tu tauhid tu. Betul. Ya. Kenapa orang yang mana akhir hayat dia disebut la ilaha illallah. Nabi kata dakhalal jannah, dia akan masuk syurga. Tapi kita kena ingat, masuk syurga tu ada banyak cara dia. Betul. Cara pertama bighairi hisabin. Tak ada hisab, masuk terus. Kita nak macam mana? Cara yang kedua kena hisab dulu. Lepas hisab masuk. Cara ketiga dah hisab tak boleh masuk. Lalu Allah tanya, nak masuk ikut amal kamu ke ikut rahmatku? Waktu tu jangan sombong. Akhirat pun sombong lagi dengan Tuhan. Nak masuk dengan amalan aku. Kira amalan semuanya kosong. Sebab apa? Tak ikhlas. Allah. Tapi buat. Maka Allah Ta'ala kata, aku tanya sekali lagi, nak ikut amalan kamu ke rahmatku? Baru sedar diri. Allah. Masuk dengan rahmat engkau, ya Allah. Amalan aku takut, ya, takut. Dan yang akhir sekali, ini takut. Aku ni tak tahulah ya Allah nak masuk macam mana. Ya, tak tahulah. Kau kena azab dulu. Sebab apa? Dosa engkau ni macam-macam, tapi engkau meninggal la ilaha illallah. Itu rahmat Allah Ta'ala juga. Meninggal dengan sebutan la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang selayaknya disembah melainkan yang betul-betul sungguh ni. Jika ada, hanyalah Allah. Ada nafi, ada isbat kat situ, kan? Betul. Maka orang itu kadang kena siksa dulu. Jadi yang ini, saya suka soalan ini. Jika kita tidak mahu melalui jalan penyiksaan, tak payahlah tuan-tuan, puan-puan, rasa boleh lalu kot Ustaz. Saya nak bawa kisah almarhum Muhammad Ali, kickboxer. Ya. Dia selepas masuk Islam, dia suka bawa mancis. Kemudian dia akan nyalakan mancis dan dia akan pegang dengan dua jari dia. Ataupun tengah api tu marak menyala, dia akan pegang, genggam. Lalu orang tanya dia, kau buat apa ni? Muhammad Ali, kau buat apa ni? Rahmatullah alaih. Dia kata, aku dulu banyak dosa. Aku dah beriman dan apa yang aku tahu daripada ajaran Islam ini, yang dulu tu dah habis dah. Yukaffir anhum sayyiatihim. Dihapuskan semua kesalahan mereka.
Aku teringin nak buat jahat balik, kata dia. Dan aku nyalakan api daripada mancis ini dan aku cuba padamkan. Aku nak rasa sakit tak? Dan sakit sebenarnya, dia kata. Ini api dunia. Bagaimana api akhirat nanti? Allah. Maka dengan sebab itu aku tinggalkan. Jadi orang macam ni dia faham. Seterusnya bila dia kata orang yang Muslim belum tentu beriman. Kita punya masa atau kita nak sambung Boleh, selepas ini? Boleh. Apabila orang ni dia Islam, sebab tu Nabi kata kamu katalah kamu ni baru Islam, ya. Kamu belum beriman lagi. Macam mana ni? Iman Islam. Tiba-tiba Nabi Ibrahim pun kita jumpa, wa ana awwalul muslimin. Aku orang yang paling awal jadi orang yang Islam. Apa beza benda ni? Bila kita telah menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bila kita dah kata la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, perkara yang kita lakukan ialah menjadi hamba yang taat. Hamba yang taat itu sebab apa? Sebab dia percaya. Percaya apa? Allah Ta'ala kata percaya dengan aku. Okey. Percaya dengan Rasul aku. Ikut. Percaya dengan kitab aku. Perintah dia laksanakan. Percaya dengan malaikat aku. Tu dia tulis semua amalan kita. Tu kitab. Yang mana kitab itu berbicara kepada kita. Yang kita baca tadi. Kemudian percaya ada apa? Qada qadar. Mana ada benda jahat Allah nak buat kat kita, tak pernah menzalimi kita. Akhirnya percaya apa yang berlaku semua ni esok akan diadili semuanya. Yaumul hisab, hari yang akan berlaku penghisaban. Maka baru datang kesempurnaan secara holistik dalam kehidupan. Dia musliman mu'minan, insya-Allah. Amin, amin. Semoga kita semua keluarga Ustaz Tanah Ustaz yang menonton pada pagi ini menjadi golongan yang masuk ke syurga bighairi hisab, tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Soalan seterusnya Ustaz, saya agak tertarik dengan soalan yang diajukan Baizura Mazlan. Assalamualaikum da'i dan Ustaz. Waalaikumsalam. Berdasarkan ayat 30 dalam surah ini, Allah bercerita tentang rahmat Allah bagi orang beriman. Soalan saya, kita masuk syurga dengan rahmat Allah kan Ustaz? Bukan disebabkan solat kita kerana kita sering lalai dalam solat. Setiap kebaikan yang kita buat walaupun sekecil-kecil kebaikan, adakah itu salah satu asbab mendapat rahmat darinya? Mohon pencerahan. Terima kasih. Hashtag biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Baizura Mazlan atas soalan ini. Soalan ini kalau kita ikut dia maksudnya soalan yang ke-14 dah. 14 dah sebab satu orang kan tanya 2, 3 soalan. Baik, ada 10 penanya dah, 14 soalan. Baik. Cantiklah soalan ni. Saya suka soalan ni sebab dia kata apa kat situ. Kalau kita tengok balik soalan tu ya. Boleh. Dia kata masuk syurga dengan rahmat, betul? Bukan disebabkan kita lalai solat kata sebagainya. Baik, ini satu faham yang kita kena betulkan pagi ni. Terima kasih Baizura ya. Semua orang dia kata, alah esok kalau Tuhan kesian lah. Kalau buat kat dunia nak solat, nak puasa, zakat, haji nak masuk Ramadan pula ni kan. Haji tak tahu boleh pergi ke tidak lagi ni. Alah kita ikut je, kata follow the flow dia kata. Dia follow the flow kan. Just follow the wave dia kata. Ini faham golongan-golongan yang sesat lagi menyesatkan. Kerana itu manusia ni diberi ikhtiar. Dengan ikhtiar itu dia boleh guna akal untuk memandu dia. Afala yatafakkarun. Allah Ta'ala tanya, kenapa mereka tak berfikir? Afala yatadabbarun. Kenapa mereka tak mahu menggunakan kalbu mereka bagi mengkaji sedalam-dalamnya, ya? Afala yubsirun. Kenapa mereka tidak memandang dengan mata kalbunya? Afala yafqahun. Kenapa mereka tak ambil faham? Jadi benda ni semua jangan kita binkan Tuhan baik. Betul Tuhan baik. Tapi lupakah kita nama Allah juga Al-Qahar, yang maha dahsyat kehebatannya, Al-Aziz, Al-Jabbar, lagi Al-Mutakabbir. Allah juga Ad-Dar. Dia boleh bagi manfaat, dia juga boleh bagi mudarat. Sekarang ni nak cari manfaat Allah kan mudarat Allah. Ada mudarat Allah. Pagi ni mesti ada orang komen, ada ke Ustaz mudarat Allah? Dan kau cari kemudaratan, dapat kemudaratan. Sebab itu kita baca selalu Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Ya, supaya tak ada mudarat yang berlaku. Di atas kita sebenarnya. Ikhtiarlah untuk menjadi baik. Seterusnya di sisi Allah penilaiannya. Jangan kita kata makhluk yang jenis makhluk ni kalau makhluk berfikir begini, makhluk yang punya adab yang terhina di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Takut begitu ya. Saya nak tutup menjawab soalan ini dengan satu ungkapan para ulama kita sebut cantik. Ilahi, dia kata, Tuhanku, anta maqsudi, engkaulah yang menjadi maksud atau tujuan utama atau objektif besar aku. Waridaka matlubi, dan keredaanmu yang aku tuntut.
Aku contoh nak bagi penerangan boleh. Aku salat, aku puasa, aku zakat, aku haji, aku buat baik, aku janji aku tunai. Aku tak berlaku zalim dengan orang. Semuanya ini kerana ini perintah kau. Ya. Maksudi. Selepas daripada aku tunai perintah kau ni, yang aku harap apa? Kesenangan dan keredaanmu, kesukaanmu. Kalau aku buat macam ni kau tak suka juga, aku mohon ampun ya Allah. Aku salat tapi kelalaian berlaku. Sebab apa? Allahu Akbar kan? Allahu Akbar dah. Tapi dalam kepala, Allah dah subuh masuk lewat ni, sekejap lagi nak punch jadi merah ni. Solat tu kerana bekerja nak punch ke apa sebenarnya? Jadi ya Allah ampunkanlah kami ya Allah. Mudah-mudahan rahmat-Mu melimpah ruah. Wallahu a'lam. Semoga apa yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan termasuk solat tadi diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Ustaz, tadi Ustaz ada sebut pada permulaan perbincangan kita tentang yang setiap amalan kita, setiap detik dalam kehidupan kita dicatat, diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi persoalannya Ustaz, bagaimana kita nak menimbulkan keyakinan, kita nak membina keyakinan dalam diri kita yang setiap saat dalam hidup aku ni dicatat oleh malaikat. Silakan. Baik. Saya nak bawa satu kisah. Mudah-mudahan kisah ni membawa kesedaran pada kita. Kerana kalau saya nak jawab biasa-biasa, tadi pun kita telah berbincang antaranya kalau rakaman hari ini manusia boleh buat, Allah Ta'ala lagi dahsyat Maha Mencipta. Dia boleh mencipta rakaman yang cukup dahsyat. Betul. Tapi macam mana nak bagi yakin? Baik. Bila nak bagi yakin, kita kena lihat pandangan mata kalbu kita. Nak pandang siapa? Pandanglah orang-orang yang sedang sakaratul maut. Allahu Akbar. Kalau kita boleh lah, tapi sekarang memang tak boleh lah ya. InsyaAllah nanti ada rezeki, mintalah kepada pihak, ialah pengarah hospital atau sebagainya. Di hospital ni dia ada ilmu dia. Bukanlah dia penentu hidup mati dah. Tapi dia boleh bagi tahu tekanan darah dah mula turun, jantung dah mula jadi lemah dan sebagainya. Hukum dalam ilmu kami menyatakan pesakit ini diambang maut. Kira dia panggil sangat-sangat kritikal lah. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan dikasihi sekalian, apa yang saya nak bawa kisahnya? Satu orang sahabat Nabi ketika nak meninggal ya, dia jadi gelisah dan susah. Lalu Rasulullah dijemput oleh para sahabat lain dan hadir ke tempat tersebut. Kemudian sahabat ni Nabi talqinkan dia, la ilaha illallah, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan di telinga orang yang nak meninggal di kalangan kamu. Apa dia? Tiada Tuhan yang selayak dan disembah melainkan Allah. Jangan ingat benda lain. Waktu itu gangguan-gangguan macam-macam datang. Okey? Waktu itu dia sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiba-tiba dia menjerit, kalau sebiji tamar, kata dia. Dan dia meninggal. Semua orang terkejut. Apa hal ni? Ya, apa hal ni? Ni nak bentuk keyakinan. Betul. Yang kita buat tu Tuhan catat lah. Okey. Lalu Nabi kata kita urus jenazah ni. Nabi para sahabat mandikan, kafankan, salatkan, kebumikan. Selesai barulah sahabat tanya, apa hal tadi ya Rasulullah? Apa dia kata Nabi? Apa kes? Yang dia menjerit apa kes? Apa kes? Tadi yang dia menjerit kalau sebiji tamar, maka Nabi pun ceritakan. Dan kata Nabi ini benar-benar sadaqah Rasulullah. Nabi kata sahabat kita tadi yang dia kata kalalah sebiji tamar, ialah ketika dia diambang kematian, Allah menunjukkan ini amalmu, ni balasanmu. Semua bagus semua. Ini dosa engkau dulu tapi aku dah ampunkan. Tapi kat hujung tu dia tengok satu benda yang dia kata, kenapa aku dapat separuh aja, aku tak dapat penuh. Ya? Apa dia? Dia melihat ganjaran sebesar gunung, tapi separuh aja dapat. Dia tanya malaikat. Waktu tu memang alam ghaib dah boleh lihat dah. Apa hal jadi macam ni? Apa kes? Jadi malaikat kata, engkau nak tahu ke? Engkau nak tahu? Baik, ini catatan kau. Sekian hari engkau bagi sedekah apa semua. Dipamerkan terus dalam bentuk filem. YouTube dah ada waktu tu. Dia pun melihat bagaimana pada waktu itu ya nak berbuka puasa. Dia seorang sahabat tak ada apa nak berbuka. Dia ada sebiji tamar. Maka dia potong dua. Engkau ambil separuh, aku ambil separuh. Okey? Lalu kata malaikat. Baik Ustaz,
kita nak menyambung cerita yang akan dikongsikan oleh Ustaz itu. Tetapi Ustaz, kita nak berehat seketika. Kerana tayangan Ustaz di TV3 akan berakhir di sini. Tetapi teruskan bersama dengan kami untuk siaran tambahan 30 minit di TV9. TV9, jangan ke mana-mana. Ustaz, jangan ke mana-mana ya. Teruskan bersama dengan kami. Betul. Cerita tak habis. Yalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayil asqam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu dari penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Amin ya rabbal alamin. Tulis surat tinta berwarna agar semarak terlihat mata, walau hati gundah gulana melihatmu bertukar bahagia. Cia. Kita berpantun sikit nak bagi orang kata hilang ngantuk. Baiklah, kepada keluarga besar Tangan Ustaz, kita nak mendengar kembali perkongsian dari Ustaz tadi. Sebab kita ni kalau tak dengar sampai habis Ustaz, cerita tadi tak tenang Ustaz. Silakan. Baik. Terima kasih Da'i Hakim. Satu trik nakal dia panggil. Sengaja tengah-tengah sedap klimak cerita tu berhenti jap. Baik, sambungan. Jadi kata Rasulullah, yang dia lihat separuh tu, malaikat kata inilah amalan kamu yang separuh tadi. Lalu dia kata, kalau aku bagi sebiji, kalau sebiji tamar, kalau aku bagi sebiji tamar, bukan separuh. Maka malaikat pun tunjuk, ini pahala dan kebajikan yang kamu akan perolehi nanti. Kamu buat dulu kan, kamu nampak nak meninggal, sebelum meninggal ni, nampak dah. Bagaimana kita tak yakin kalau sebegitu? Karena itu kata Nabi, dia menjerit, kalau sebiji tamar. Maka kami Nabi bacakan ayat kedua terakhir sebelum ayat akhir. Second last punya verse suratul Munafiqun, yang mana orang ni kalau dia nak meninggal, dia akan minta dekat Allah, boleh tak lewatkan sikit, fa asaddaqa wa akum minas salihin. Aku nak bagi sedekah ya Allah. Aku nak jadi orang yang baik amalannya. Tu yang kita baca tadi, wa amilus salihat tadi kan. Lalu firman Allah kepada dia, walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Bila Allah Taala dah tetap sampai waktu ajal, Allah tak akan lewatkan lagi dah. On the dot, tak berhenti. Okey? Jadi apa lagi yang boleh mengganggu keyakinan kita? Sebab tu saya kata, pergilah tengok orang meninggal. Saya selalu dijemput kalau orang nak meninggal. Hingga saya kata, saya bukannya doktor untuk orang nak meninggal. Lepas tu kita pergi-pergi, meninggal dah Ustaz. Orang nak meninggal jemput saya pula. Bukan macam tu. Tapi gini cerita dia. Kita ambil iktibar. Ambil iktibar. Contoh, saya pernah satu kes, suami dia kata, dari semalam Ustaz, nampak tak lepas-lepas roh dia. Saya jawab mudah ya, bukan tak lepas roh dia, bukan masa dia lagi, saya kata. Saya panggil ibu dia, saya kata redakan anak ni makcik, reda. Panggil ayah dia. Sebelum ayah dia sebut saya reda ni, dia keluarkan ubat jantung dia tu, letak bawah lidah dia. Tarik nafas, lepas nafas, saya reda Ustaz, kata dia. Saya pergi kat suami dia, saya kata, abang redakan isteri abang. Saya reda Ustaz. Saya pergi kat satu-satunya anak dia, anak perempuan. Saya kata redakan ibu. Akhirnya isteri dia sebut la ilaha illallah. Subhanallah. Wallahu a'lam. Itu yang kita nak di hujung kalimah kita, ialah kalimah la ilaha illallah. Walaupun kita pada permulaan baik, tapi yang kita takuti ialah di hujung ya. Semoga kita penghujung kita ialah penghujung yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Soalan seterusnya Ustaz, soalan berkenaan ayat 31 yang diajukan oleh sahabat kita Nurul Huda Tajuddin. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Pada ayat yang ke-31, Allah telah mengutuskan Al-Quran untuk menjadi panduan kepada kita, tetapi ramai yang ingkar dan sombong. Apakah nasib yang menimpa mereka yang ingkar ini? Adakah mereka masih boleh melutut dan memohon ampun di akhirat kelak? Mohon huraian ringkas. Terima kasih. Terima kasih kepada Nurul Huda Tajuddin atas soalan berkenaan ayat yang ke-31. Silakan Ustaz. Baik, yang pertama kita nak jawab soalan yang ke-15 ni, ingkar. Soalan ke-16, nasib orang ingkar. Orang ingkar, bila dia rasa benda semuanya nak dihuraikan secara logika akal,
ya, dan logik akal. Semalam saya jawab logika akal mungkin kita kata 1 tambah 1 2. Tapi logik akal juga dalam ilmu binary. Binary ni dia tak ada nombor 2. Dia ada 0 dan 1 saja. Ini siapa nak mengaji dalam mathematics dia akan jumpa dengan binary. Selalunya duduk dalam ilmu digital. Dia 0 1, jadi kalau 1 tambah 1 dia tak jadi 2. Dia jadi 1 0. 1 tambah 1 1 0. Baik. Semalam saya tanya Dai Aiman. Hari ni nak tanya Dai Hakim. Anak berapa orang? Anak alhamdulillah baru seorang Ustaz. Baru seorang. Baik, untuk anak baru seorang saya nak buat satu ayat mathematics. 1 tambah 1 sama dengan 1. Apa pula ni Ustaz? 1 orang suami kahwin dengan 1 orang isteri sama dengan 1 orang anak. Logik tak? Logik kan? Jadi apa yang peliknya? Orang ingkar ni dia tak boleh terima. Betul. Dia logik ikut akal dia. Bukan logik mengikut ilmu Allah. Jadi sekarang ni logika yang kita kena terima ialah mengikut ilmu Allah. Bukan aras manusia yang sangat sinting pemikirannya. Betul. And very shallow. Sangat cangkat kata orang utara kan. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, atas daripada segala orang yang tahu tu alimun, ada lagi yang maha mengetahui, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Betul. Manusia boleh pergi sejauh mana, sehebat mana manusia. Kalaulah angkuh sangat manusia, dah selesai dah COVID-19. Hebat dah manusia ni kan, selesai dah. Tapi makhluk tu dia mengalami mutasi. Dia jadi macam-macam hak jenis super spreader. Ya. Dia memang tak sentuh pun kan. Lalu je dah ngap kena. Macam mana nak buat ni? Baliknya kepada siapa? Kita mengadu dengan Allah. Jadi tolonglah jangan jadi Firaun, jangan jadi Namrud, jangan jadi Qarun, jangan jadi Haman, jangan jadi Abu Jahal, Abu Lahab, Utbah bin Rabi'ah. Jangan jadi seperti orang yang Allah Ta'ala telah tunjukkan. Baik, sekarang ni nasib orang ni di akhirat esok. Nasib orang ni di akhirat esok Allah cerita dalam Quran. Jathiyah. Mereka akan berlutut berteleku. Mohon ampun, mohon ampun, mohon ampun. Allah ampun tak waktu tu? Tak. Jawab terus terang, tak. Sebab apa? Macam mana nak cover salah dia? Macam mana nak cover salah dia? Bagi tahu sekarang. Kerana itu dengar elok-elok pesanan Rasulullah kepada Salmanul Farisi. Rasulullah kata, Salman, ini adalah tempat dunia. Tempat di mana beramal. Tiada balasan pada dia. Kerana engkau akan menerima balasan di negeri yang tiada lagi amal padanya. Allah Akbar. Jadi nak buat apa atas muka bumi ini? Wa amilus salihat, wa amalu salihat. Buatlah sebanyak-banyaknya. Cari pasal untuk buat benda baik. Cari pasal untuk buat benda baik. Suka ayat tu. Cari pasal. Ni kita tengok kru kat dalam ni kan. Cari pasal. Assalamualaikum abang, tadi kita masuk kita dah bagi salam. Orang yang pakaikan kita mikrofon kita ucap terima kasih. Simple kan? Simple je pun, telefon mak-mak, Assalamualaikum mak. Saya faham mak sedang sibuk buat cekodok, tapi nak minta mak doa saya untuk dapat redha Allah mak. Terima kasih mak. I love you mak. Cukup. Nak keluar rumah salahkah? Ayah nak keluar rumah 10 kali minta dah, ayah kata keluar je lah. Tapi nak cari pasal untuk buat kebaikan. Betul. Wallahualam. Saya suka ayat tu Ustaz. Cari pasal untuk kita buat baik. Ramai kita di kalangan kita cari pasal buat benda yang tak baik. Itu yang kita kena betulkan. Baik Ustaz, saya agak tertarik dengan satu soalan yang mungkin saya boleh ajukan kepada Ustaz tentang kita ada sebut tentang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala tadi Ustaz. Ada orang bila datang pandemik COVID-19 ini, dia mula berputus asa Ustaz. Jadi bagaimana Ustaz nasihat kepada, kadang-kadang kita pun terasa dengan COVID ini. Silakan. Baik, soalan ke-17 daripada Dai Hakim sendiri. Putus asa kan? Putus asa. Allah Ta'ala tegur mereka yang sebegini dalam Quran. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. لا تيأسوا من روح الله. Lagu apa Ustaz? Jiharka. Jangan kamu putus asa dengan rahmat Allah. La tayasu. La tayasu itu maksudnya jangan kamu putus asa. Kenapa rahmat Allah? Inna rahmatallah wasi'ah. Sesungguh-sungguhnya rahmat Allah itu wasi'atun, sangat luas. Ya. Rahmat Allah luas ke? Luas. Sempit ke? Luas. Jadi kenapa kita nak menyempitkan rahmat Allah Ta'ala itu? Yang pandemik, tak boleh buat apa dah. Kan? Allah uji
untuk kita dapat rahmat dia. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha? Kamu ingat kami ciptakan kamu ni sia-sia ke? Buat kamu jadi catur seperti permainan dan sebagainya. Tak, kamu akan kembali kepada kami dan kami akan memberikan ganjaran bagi mereka yang beramal salih. Wallahu a'lam. Subhanallah. Tadi kita ada sebut tentang orang kafir, Ustaz. Ada satu soalan yang saya fikir boleh kita ajukan kepada Ustaz, tetapi sebelum itu seperti biasa Ustaz, kita nak berehat seketika. Baik. Kita nak beristighfar seketika. Kita kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami. Pejam celik, kita sudah pun berada di penghujung rancangan Tanya Ustaz. Biar tahu jangan keliru, jangan pejam tak celik-celik Ustaz. Ini kerja pejam celik dah habis sekejap katanya. Baik, jadi kita nak terus meraihkan soalan seterusnya daripada Siti Nurbayah. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada Ustaz dan Naim. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, adakah pada ayat ke-31 surah Al-Jasiyah ditujukan kepada orang-orang kafir yang memang kafir ataupun kepada orang Islam yang berkelakuan seperti orang kafir, dan adakah cara pengumuman kesalahan-kesalahan yang dilakukan dengan bahasa templekan di akhirat nanti juga adalah salah satu balasan kepada kesalahan dan kesombongan yang mereka lakukan semasa di dunia? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih, kita jaga kita. Terima kasih kepada Siti Nurbayah atas soalan yang menarik. Baik. Silakan Ustaz. Saya suka soalan ni sebab dia tanya untuk orang kafir ke untuk orang Islam. Jawapannya dua-dua. Sedangkan orang kafir itu kembalinya naru jahannam. Ya. Adapun orang yang nama Islam ini, dia mati Islam ini, dia ke syurga akhirnya, tetapi kerana dosa dia akan disiksa dahulu. Pun begitu, kita kena faham bahawa mereka yang disebut sebagai alladzina kafaru, ada dua bahagian kufur. Kerana itu dalam dunia Ahlus Sunnah wal Jamaah sembrono senang-senang sesuka hati menyatakan engkau kafir atau mereka kafir, dia kafir. Tak semudah tu. Kalau nak tahu akidah orang ni Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia tak suka, dia tak akan senang-senang kata ni bid'ah, ini murtad, itu kufur, syirik, ini asyik hukum orang masuk ke neraka semua, dia seorang yang nak ke syurga. Ahlus Sunnah wal Jamaah dia akan menghukum ahlul qiblah ke syurga. Soal siksaan Allah tu bukan urusannya. Itu kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Maka alladzina kafaru di sini ada dua bahagian ya. Pertama dia kufur syariat. Kufur syariat ini dia memang melanggar, ya, mempersoalkan dan tak mau langsung daripada segi akidah dia, awal-awal dia dah tolak dah. Jadi hidup manusia ni tiga komponen kehidupan beragama, dia ada akidah, dia ada syariah, dia ada akhlak. Kena ingat ni, ya. Kita kata kita orang Islam, berakhlaklah dengan akhlak Islam. Mengaku Islam, tapi akhlak astagfirullah. Okey, settle. Yang kedua, alladzina kafaru ini kena difahami juga. Kalau kita buka banyak-banyak tafsir, ya, kita juga akan jumpa mereka itu di kalangan orang yang beriman tetapi kufur nikmat Allah. Jadi orang tanya saya, macam mana Ustaz? Tanya saya lah. Saya kata saya belajar begini daripada guru kami Syekh Datuk Almarhum, ya, Datuk Syekh Abdul Hamid Tahir, mudir saya, ya. Dia bagi tahu, dia kata, Radhi, orang yang kufur syariat, kufur nikmat ni begini. Kalau ditanya wajib tak puasa nak masuk Ramadan ni kan? Ini 8 Rejab tak silap saya, nak masuk Ramadan, wajib tak puasa? Dia kata wajib. Habis tu kenapa tak puasa? Aku malas lah. Tanya dia, berdosa kau tahu tak berdosa? Tahu berdosa, kenapa kau buat? Itulah aku tahu dosa. Ini kufur dia, ni kufur nikmat. Islam tak lagi dia tu, Islam. Ada pun yang kufur syariat ini bila kata puasalah. Apa hal kau puasa-puasa? Mana ada wajib buat puasa ni wajib bagi orang yang tak ada makanan je. Aku makanan banyak. Aku buka je lah. Dia guna hujah gitu ya. Jadi hadirin rahimakumullah, kena faham gitu. Adapun apabila kita lihat keadaan orang-orang yang tak sombong ni kan, Allah ada satu hadiah untuk mereka. Allah. Tuan-puan, kalau tuan-puan boleh buka sekarang surah An-Nisa, ayat yang ke-138, Allah berfirman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lagu Hijaz.
بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. Basyiril munafiqin. Kamu beri khabar gembira. Peli Allah peli. Kamu bagilah khabar gembira kepada orang-orang munafiqin. Dengar macam untuk orang Islam kan? Ya. Tapi untuk orang munafiqin, Allah Akbar. bi anna lahum azaban alima, dengan sesungguh-sungguhnya besok mereka akan diazab dengan azab yang sangat-sangat pedih. Jadi give tidings to the hypocrites. Puak-puak hypocrites ni, that there is for them painful punishment. Dan be careful. Wallahu a'lam. Subhanallah. Sebab itu kalau boleh hari ini apa pun yang kita lakukan, pastikan niat kita untuk Allah Subhanahu Wa Taala, dan paling penting apa yang kita buat semoga Allah terima dan Allah rahmati. Soalan seterusnya, Nur Hayati Ismail. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Ayat 31, apakah terdapat kisah syurga dan neraka, dosa dan pahala di dalam kitab-kitab terdahulu sebelum Al-Quran diturunkan? Apakah ini sebenar-benarnya perangai orang munafik yang dengan jelas tidak mengakui kewujudan Allah sebagai penguasa? Mohon pencerahan dari Ustaz. Terima kasih. Kak Ayat Bandar Tasik, Puteri Rawang, Selangor. Terima kasih Kak Ayat atas dua soalan yang menarik. Baik. Silakan Ustaz. Terima kasih Kak Ayat. Soalan yang ke-20 ya. Kak Ayat Ismail ni ada. Jawapannya ada. Kat mana Ustaz? Dekat Suratul A'la. Hujung ya. Fi Suhufi Ibrahim wa Musa. Semua ada dalam Suhufil Ula, dalam suhuf-suhuf yang terdahulu-terdahulu. Kitab apa? Suhuf Ibrahim dan suhufnya Musa alaihimassalam. Ada cerita dah. Cerita syurga, cerita neraka, cerita azab, cerita ni'mat ni semua dah ada dah. Bukan benda-benda baru lagi. Jadi paling penting ialah bila dah tahu, balik kejap lagi buka Bismillahirrahmanirrahim, Sabbihisma rabbikal a'la, sampai jumpa hujung. Wih, rupanya Ustaz bagi jawapan tadi kat sini. Jadi bila kita tonton, tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Antaranya kita babit, catat, kita share. Ada lagi yang tak share tu, tolong share, komen elok-elok. Habis saja buka Quran semak. Itu baru nama betul-betul orang itu mengamalkan ilmunya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Jangan lupa tu apa yang Ustaz pesankan kepada kita semua, share dan mendalami semula apa yang telah Ustaz kongsikan. Baik Ustaz. Saya nak tanya sendiri, soalan dari saya sendirilah Ustaz. Kalau tengok pada ayat 31 ini, kita perhatikan apakah yang dimaksudkan dengan al-mujrimin Ustaz. Kalau kita terjemah, mujrimin dikatakan sebagai pendosa. Soalan saya, adakah pendosa ini termasuk orang Islam atau yang berkaitan dengan dosa syirik, musyrikin, yakni orang kafir sahaja? Ya. Silakan Ustaz. Baik, mujrim. Dia kalimah singular ialah mujrim. Bila jadi plural, sebab dia kena jadi apa nama kedudukan tersebut, tak kira menjadi bahasa Arab pula. Jadi daripada mujrimun dia jadi mujrimin. Baik, mujrim ni ialah pendosa, orang buat dosa. Dia boleh jadi mukmin, orang beriman. Dia muslim, dia beriman. Dia juga boleh jadi orang yang kafir. Kenapa? Tendensi untuk kita buat dosa ni memang tinggi setiap hari. Kita bukan maksum. Kita bukanlah anbiya dan mursalin yang datang malaikah menghalang. Nabi kita dulu daripada kecil dia tengok berhala. Dia nak pergi dekat tengok apa orang buat. Sifat kebudak-budakan ini selalunya kita akan lihat, dia akan mengikut. Maka kata Nabi, aku selalu melihat ada lelaki yang datang di hadapanku. Siapa dia tu? Jibril. Lalu dia memandang aku dan menghalangsku daripada pergi mendekati berhala-berhala. Di ismah atau maksum di situ tu terpelihara sungguh dan dijaga. Kita tak. Maka bagi mujrim ini, dia mukmin, dia kembali pada Allah. Ustaz, orang mukmin buat dosa juga ke? Itu soalan akan datang yang ke-22 buat soalan kan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang telah beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Jadi orang beriman pun buat dosa. Biasalah. Oh, biasa Ustaz cakap. Ya, sebab kata Nabi, setiap anak Adam tu takkan terlepas daripada melakukan dosa. Dan sebaik-baik pendosa pula dah. Ada sebaik-baik pendosa ialah yang bertaubat pada Allah. Wallahu a'lam.
Semoga kita menjadi sebaik-baik pendosa yang kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Segera Taala. dan segera. Betul, segera Ustaz jangan tangguh-tangguh. Baik Ustaz, kita dah bahaskan ayat 29 hingga ayat 31. Jadi mungkin apakah hikmah, ibrah ataupun pengajaran yang boleh kita ambil daripada 3 ayat ini Ustaz? Silakan. Menyatakan kesimpulan mungkin kita ambil daripada ayat 24 sampai ayat yang ke-31 hari ini ya. Dari semalam sampai hari ini. Pertama, kita mesti menjadikan Al-Quran sebagai dustur. Dustur ini ialah rujukan tertinggi. Ya, rujukan tertinggi. Tak boleh jadi Quran ni rujukan yang kedua, ketiga. Okey, yang kedua. Setiap logika yang dinyatakan oleh Quran sebenarnya akal mampu untuk memahaminya apabila hati disertakan bersama. Sebab itu semalam kita jawab satu soalan dengan mengambil kata-kata Syekh Jalaluddin Al-Afghani. Saya mengesampingkan apapun kritikan kepada dia, tapi saya mengambil pandangan yang terbaik, betul pada dia. Dia kata golongan Ad-Dahri ini ialah golongan yang hatinya beriman tapi otaknya, akalnya, fikirannya kafir. Allah. Dia nak bagi sama. Dia kata siapa tak sama ni. Okey. Yang ketiga, kita ni jadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala, turunkan serendah-serendahnya keangkuhan kita. Yang mesti kita turun keangkuhan kita di kalangan manusia siapa? Rasulullah, orang baik dan terutama mak ayah kita. Sebab itu Allah kata waqfid lahuma janahadh-dhulli minar rahmah. Ayat 24 suratul Isra. Turunkan sayap kamu, keangkuhan kamu, kesombongan kamu terhadap depan dua mak ayah kamu kerana mengharapkan kasih sayang. Lalu orang yang ingat kasih mak dia akan kata, kasih ayah dia akan kata, Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampunkan dosa mereka berdua seperti mereka memelihara aku daripada kecil sampai besar. Yang keempat, kesimpulan yang keempat, senantiasa mendampingi majlis ilmu. Seperti tanyalah ustaz biar tahu jangan keliru. Walau sekarang dalam pandemik tak semua tempat masjid surau buka untuk kuliah agama, maka gunakan medium elektronik ataupun media sosial ini untuk belajar agama. Dan yang terakhir, yang kelima, jadilah orang yang sentiasa di lisannya menyebut astaghfirullah, 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 astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Kerana apa? Seorang hamba itu Allah bagi banyak benda apabila dia jadi hamba yang sedar diri, iaitu hamba yang memohon keampunan kerana dosanya. Dan ingat, perbanyakkan salawat, dan last but not least, kerana asbab daripada salawat Allah ampunkan dosa, Allah bagi kebaikan, Allah angkat darajat, Allah tunaikan hajat. Wallahu ta'ala a'lam. Allah, terima kasih Ustaz atas pengajaran yang terakhir kepada kita semua tentang surah Al-Jathiyah ini. Dan sebagai penutup program kita pada pagi ini Ustaz, sedikit doa daripada Ustaz. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Ya Allah, ya Fattah, ya Alim, ya Latifan bil ibad, ya Arhamar Rahimin, ya Rabbal Alamin. Kami sebut nama-nama-Mu yang maha mulia, maha tinggi, maha pengasih, maha penyayang, maha belas ihsan dengan hamba-Mu. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami yang kami telah lakukan dengan tangan-tangan sendiri. Tangan ini jualah yang kami tadahkan pagi ini, ya Allah. Amin. Ampunkan dosa yang kami lakukan dengan kedua belah kaki yang Kau pinjamkan ini. Ketika tangan berbicara suatu hari nanti, kaki pula menjadi saksinya, ya Allah. Amin. Ya Allah, ampunkan dosa kami dengan Rasul-Mu, ya Allah. Amin. Tidak mengenali baginda dengan sebenar-benarnya, ya Allah. Amin. Tidak menelusuri sunnah baginda, ya Allah. Mengabaikan perintah dan suruhan baginda, ampunkan kami, ya Allah. Amin. Ampunkan kami, ya Allah, dengan ayah dan ibu kami, ya Allah. Amin. Dua manusia yang menjadi penghubung rahmat-Mu, ya Allah. Amin. Dua manusia yang Engkau ibaratkan sebagai pintu-pintu tengah syurga-Mu, ya Allah. Kerana redha-Mu melalui redha mereka, murka-Mu melalui murkanya mereka. Amin. Ya Allah, ampunkan ibu yang telah kami tumpangi rahimnya. Ampunkan ibu yang telah lahirkan
besarkan kami hingga koyak raba isinya. Ampunkan ibu yang telah besarkan kami dengan susu tubuhnya sendiri. Ampunkan ayah yang mengajarkan kami asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ampunkan ayah yang dibin-bintikan nama kami dengan namanya. Ampunkan ayah yang peluh keringatnya bersimbah ke bumi, air mata dan darahnya tumpah ya Allah mencari ridha-Mu. Ampunkan pasangan kami, anak-anak kami. Ampunkan seluruh yang bertugas menjayakan Tanyalah Ustaz pagi ini. Ampunkan seluruh yang menontonnya, yang berkongsi agar orang lain juga mendapat kebaikan. Ya Allah, ampunkan seluruh Malaysia ini ya Allah. Rahmati Malaysia ini, turunkan rahmat-Mu, kurniaan-Mu, ridha-Mu melimpah ruah. Angkat wabak bencana ini kami mohon padamu. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada guru kita yang sudi berkongsi ilmu dengan kita pada pagi ini. Buat anda, kepada keluarga besar Tanyalah Ustaz, teruskan menonton Tanyalah Ustaz pada esok pagi bersama dengan moderator Sadar kita, iaitu Da'i Fahmi, dan juga panelnya Profesor Madya Dr. Ustaz Muhammad Suki Osman, topik Akidah iaitu Asmaul Husna, bermula jam 6.30 pagi hinggalah 8.30 pagi. Akhir kata 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9. Kita hidup takkan lama. Jangan lupa siapkan bekalan. Saya Da'i Hakim, senyum nampak gigi, ada rezeki, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.